selalu ingat sama saja. Sampai mungkin sudah makin serius dan baru rasa lain. Sampai saya pernah masuk hospital sebab sinus. Sebab dia menyebabkan saya lung infection juga. Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekal adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari dan salam sejahtera kami ucapkan kepada anda semua penonton setia Wanita hari ini. Untuk siaran 25 Jun, hari ini hari Khamis, bertemankan saya Uyaina dan juga Fiza. Dan Fiza, apa yang pasti seperti biasa di Wanita hari ini, kami ada pelbagai perkongsian menarik yang nak dikongsikan bersama dengan anda. InsyaAllah. Terima kasih kerana terus menjadikan kami inspirasi anda di tengah hari ini. Dan kalau semalam kami dah kongsikan kepada anda semua tentang adik-adik kita yang berusia 17 tahun, 18 tahun yang bakal menduduki peperiksaan SPM, SVM, STEM dan juga STPM yang mana semalam mereka telah pun memulakan hari persekolahan yang pertama. Dan kita lihat juga kan Yana daripada petang semalam sampailah ke hari ini sebenarnya di muka hadapan akhbar kita melihat apakah respon-respon positif adik-adik kita yang telah pun kembali ke sekolah. Ramai yang kata macam baru nak menyesuaikan diri, ada yang rindukan guru-guru dan rakan-rakan, ada yang sangat gembira kerana dapat kembali ke sekolah, dapat terus belajar kan? Seronok tak kan? Dan betul, ini adalah new normal ataupun normal baharu yang kita semua harus praktikkan. Kepada adik-adik yang baru sahaja memasuki persekolahan sekali lagi, kami ucapkan selamat maju jaya kepada adik-adik semua dan kepada ibu bapa. Jangan gusar, teruskan memberi sokongan kepada anak-anak anda. Betul tu, bukan saja anak-anak yang bersedia, ibu bapa pun harus bersedia. Kalau cakap tentang bersedia ni, kita harus sentiasa bersedia dalam apa saja segi. Apatah lagi kalau kita ni orang wanita ni kan, persediaan kita ni kena dititik beratkan bukan saja dari segi penampilan luaran dan juga dalaman. Apatah lagi tentang penjagaan kulit wajah. Itu paling penting. Betul. Dan untuk itu kita ingin bersama dengan Nini Hartini Asnawi yang merupakan pegawai pemasaran Deja Cosmetic. Silakan Nini. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada semua penonton Wanita hari ini. Saya Nini Hartini, pegawai pemasaran Deja Cosmetic. Vitamin C memang merupakan antara vitamin yang sangat popular di kalangan masyarakat kita. Dan secara umumnya, kita mengetahui bahawa vitamin C ini mengandungi pelbagai khasiat yang dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Dan secara mudahnya, vitamin C ini kita boleh dapati daripada sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Sebagai contoh, sebiji buah jambu batu mengandungi vitamin C sebanyak 206 mg. Dan sebiji buah oren yang bersaiz sederhana mengandungi antara 59 sehingga 83 mg vitamin C. Jadi, Deja vitamin C ini mempunyai satu alternatif kepada anda untuk mendapatkan khasiat vitamin C yang ada pada buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Mencukupi hanya dengan 2 biji tablet setiap hari dan ianya mampu membantu untuk meningkatkan tahap imunisasi badan. Pengambilan vitamin C secara berterusan dan penjagaan makanan yang betul akan membantu kita untuk mendapatkan kulit yang sihat. Selain daripada itu, kita haruslah sentiasa bersenam ataupun melakukan aktiviti yang mengeluarkan peluh, barulah kita dapat mengoptimumkan tahap kesihatan diri kita. Bila kita dah jaga dalaman dengan mengamalkan Deja vitamin C, ditambah pula dengan amalan pemakanan yang sihat, barulah kita dapat rasakan perubahan yang positif pada diri kita. Dah jaga dalaman, luaran pun kena cantik sekali. Set 5 dalam 1 Deja Cosmetic ini sangat-sangat sesuai digunakan untuk semua jenis kulit. Penggunaan harian mudah saja.
Mula-mula sekali kita cuci muka dengan pembersih muka kerana ia mengandungi ekstrak buah betik yang sangat bagus untuk membersihkan kulit wajah. Kemudian gunakanlah toner nano kerana ia dapat membantu melembapkan wajah kita. Kemudian sapukan sun cream kerana ia mengandungi SPF 40 dan ia dapat melindungi kulit wajah daripada terkena cahaya matahari. Pada waktu malam kita cuci muka seperti biasa. Kemudian kita gunakan Ulay cream kerana ia mempunyai minyak jojoba yang sangat bagus untuk kesihatan kulit. Minyak jojoba ini juga digunakan oleh orang asli Amerika kerana ia digunakan untuk merawat kulit lebam dan juga luka. Jadi pada hari ini Deja Cosmetics ingin mengadakan promosi secara besar-besaran iaitu combo deal yang sangat awesome yang hanya pada bulan ini sahaja, yang mana kita akan tawarkan set vitamin C Deja dan juga set 5 dalam 1 Deja Cosmetics dengan harga hanya RM140 sahaja. Dan bukan itu sahaja, setiap pembelian anda akan kami berikan lip matte Deja secara percuma. Dan bukan itu sahaja, kita berikan juga wang penghantaran pos secara percuma di Semenanjung Malaysia dan juga Sabah dan Sarawak. Jadi tunggu apa lagi? Dapatkanlah promosi yang berpaloi-paloi hanya RM140 dan hubungi nombor yang tertera di kaca TV anda. Terima kasih Nini dari Deja Cosmetics atas penerangan sebentar tadi. Okey, baik. Hari ini di Wanita Hari ini kami nak berkongsi bersama dengan anda tentang satu topik berkaitan dengan kesihatan iaitu resdung, apakah punca dan apakah juga rawatannya. Kalau cakap tentang resdung ataupun sinus ni kan, ini mungkin dikatakan masalah yang biasa dalam kalangan masyarakat kita. Daripada kecil selalu mak kita kata, jangan makan banyak belacan, jangan makan udang kering, elakkan abuk dan sebagainya kerana ia mungkin boleh menjadi antara faktor-faktor ataupun punca-punca kepada masalah resdung. Tapi Yana, sejauh mana kita tahu ataupun benarkah perkara-perkara tersebut merupakan punca kepada resdung ni? Betul ke resdung? Betul. Dan bagaimana pula rawatannya? Apakah yang boleh dilakukan oleh seseorang yang menghadapi resdung ini? Semuanya akan kita kupas sebentar sahaja lagi. Pastikan anda setia bersama dengan kami di Wanita Hari ini. Dan Fiza, kalau mereka ada sebarang soalan yang nak bertanya? Ya, kalau ada soalan ke ataupun mungkin anda pernah membuat pembedahan ataupun pernah mengalami ataupun pernah membuat apa saja rawatan dan kemudian anda rasa masalah ini berulang kembali, betul ataupun tidak, anda boleh terus tanyakan soalan tersebut ataupun kongsikan pengalaman anda sendiri di www.facebook.com/WHITV3. Baiklah, kami nak berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini di Wanita Hari ini. Wanita Hari ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari ini dan seperti yang telah kami war-warkan tadi, hari ini kita akan bercakap tentang topik resdung. Apakah punca dan apakah pula rawatannya? Dan untuk itu, elok kalau kami perkenalkan dua orang tetamu yang cukup istimewa di studio Wanita Hari ini. Di sebelah saya sekarang ini, kita bersama dengan Dr. Kong Ming Han selaku pakar perunding bedah telinga, hidung dan juga tekak ENT daripada Hospital Pantai Kuala Lumpur. Apa khabar doktor? Ya, selamat tengah hari. Selamat tengah hari. Terima kasih menjemput saya ke studio. Sama-sama. Dan kita juga bersama dengan Siti Nur Ashikin Muhammad Ali Khan yang merupakan pesakit resdung dan pernah juga menjalani beberapa pembedahan untuk menghilangkan penyakit resdung ini. Ya, 2 kali. Okay. 2 kali Okey. Ini kita nak kongsikan sebentar lagi tentang pengalaman Ashikin sendiri. Tapi untuk permulaan topik kita ini doktor, ini mungkin doktor boleh terangkan kepada penonton kita. Kebiasaannya kita selalu sebut resdung, kita selalu sebut sinus. Adakah ia adalah satu perkara yang sama ataupun adakah sebenarnya ia adalah perkara yang berbeza? Ini mungkin doktor perlu terangkan kepada penonton. So, kebanyakannya bila pesakit datang ke klinik dan kata, doktor, saya ada sakit resdung. Sebenarnya dia melibatkan dua jenis penyakit yang mungkin berlaku pada pesakit ini. Satu ialah masalah alergi. Dia akan berkata hidung dia selalu berair, tersumbat, bersing dan gatal. Tetapi resdung tu juga bermaksud sinusitis. So, tetapi pesakit bila mereka datang, mereka tidak tahu mana satu ialah sebenarnya sakit mereka. Tetapi yang beza dengan masalah sinus ialah dari segi apa yang dia simptom dia. Kalau alergi bahagian hidung lebih kepada sumbat, berair, gatal, bersin. Tetapi kalau ada masalah sinus, dia akan rasa muka dia bukan bengkak, rasa berat atau rasa tersumbat. Atau kalau untuk pesakit Melayu, mereka kata bila mereka sujud,
rasa macam berat Nak muka jatuh. dia. Betul. Macam nak jatuh. Atau dia rasa sakit. Selain tu lendir yang mereka hembus keluar atau yang dia sedut ke belakang berwarna kuning sedikit atau ada sesetengah kata warna hijau. Ada selain tu ada hidung sumbat, sakit kepala dan demam. So ada sedikit perbezaan, tetapi dari segi apa yang pesakit datang, dia kata restung, dia sebenarnya nak menerangkan dia ada masalah hidung. Okey. Dan sebelum tanya Kak Shikin sedikit, doktor, mungkin doktor boleh tambah. Adakah seseorang itu boleh menghidapi resdung dan juga alergik pada hidung itu tadi? Ya, sebenarnya resdung atau sinusitis ialah satu penyakit disebabkan oleh jangkitan. Sama ada dari segi virus atau bakteria. Tetapi bagaimana mereka mendapat tu ada sebab, ada risiko di sebalik tu. So semua orang dapat demam, batuk, sesama. Tetapi kebanyakan dia akan baik. So sekiranya you ada risiko seperti alergi, risiko seperti ada asma, risiko ada sesuatu yang struktur hidung yang mungkin bengkok, ada polips, dia akan menyebabkan risiko dapat sinusitis lebih mudah. Okey. So, Kalau sebelum doktor terangkan dengan lebih lanjut, kita bertanya kepada Shikin, kalau doktor boleh kongsikan kepada penonton, apa yang perlu doktor faham, penonton faham kan apabila doktor terangkan tentang struktur hidung, sinusitis dan juga resdung ini? Okey. Dalam semua pesakit atau semua orang, bukan sahaja pesakit, kita ada rongga-rongga dalam kepala kita. Rongga itu dipanggil sinus. So kita ada sinus di sini, the sinus di antara mata, di atas kepala, dan satu lagi di belakang. So fungsi sinus ini ialah sebenarnya nak kurangkan berat kepala kita. Selain itu untuk dari segi percakapan suara kita lebih merdu. Kalau tak kita akan rasa sengau. Betul. So ruang-ruang ini ialah sinus. Sekiranya ada masalah sinus, bermaksud ada infection telah merebak daripada hidung ke bahagian sinus. Ya. So kalau macam alergi, selalunya mereka melibatkan bahagian hidung, tetapi tidak kepada bahagian sinus sangat. Mungkin ada tetapi sedikit sahaja. Penjelasan yang jelas Betul. Boleh faham. Okey. Kita terus faham tentang sinus dan juga resdung. Okey, untuk Ashikin sendiri, mungkin boleh kongsikan pada usia berapa mula orang kata diagnosis dengan penyakit resdung ini dan apakah tindakan susulan Ashikin selepas itu? Okey, terima kasih Raina. Sama. Okey, pada awalnya saya didiagnos yang saya ada sinus ni. Ketika itu berumur 17 tahun, iaitu pada 2014. Waktu tu saya masih sekolah lagi. Tapi saya sambil lewa lah, macam tak pergi ke klinik dan sebagainya. Tapi saya dah start perasan waktu saya tingkatan 6, ada benjolan di hidung sampai dah terkeluar. Saya macam pelik lah, apa benda ni kan. Kemudian saya pergi ke klinik dan klinik tu kata kena pergi hospital, refer pada spesialis lah. Kemudian dah jumpa doktor dan doktor bagi tahu yang saya ada polyps lah dan kena buat pembedahan segera, minor je. Tapi kita nak tahu juga dari segi simptom-simptom tu kan, apa simptom-simptom awal yang dirasai oleh Shikin sendiri sebelum pergi berjumpa dengan doktor tu? Okey, simptom yang terawal antaranya sebiji macam doktor cakap, memang pening kepala rasa berat, nak sujud pun rasa macam ya Allah beratnya kan kepala ni kan. Kemudian rasa macam bengkak dekat pipi ni bahagian sini sebab ruang tu memang dah sempit lah. Kemudian susah nak bernafas, mulut sentiasa menganga, suara sengau dan memang tu je lah. Masa tu cuba menyanyi tak? Hobi saya memang suka menyanyi. Kemudian waktu tu sengau, sekarang dah sedap lah. Sekejap lagi kita nak cuba dia bagi. Okey doktor, kita nak terangkan juga kepada penonton kita kan, bila kita cakap tentang simptom ataupun perbezaan antara alergik dan juga resdung ataupun sinus ini mungkin juga kadang-kadang kita ni sebagai orang biasa kita tak tahu macam mana kita nak bezakan. Kadang-kadang kita rasa macam mata gatal ni, gosok. Kadang ada orang telinga dia pun rasa gatal. So yang simptom-simptom tu lebih kepada alergi. So kalau macam bersin, gatal, ialah lebih kepada simptom alergi. Dan walaupun dia dah bersin, gatal, setengah orang kata lepas dia bersin berkali-kali, hidung akan mula bersumbat, lepas tu berair. Dan
lendir yang dia akan keluar tu selalu warna putih. Ya, putih, dia tidak ada kuning. Tetapi sinusitis yang macam Shikin cakap, dia akan rasa berat. Sakit kepala, dia lendir yang dikeluarkan tu warna kuning. Baik. Ya. So ada perbezaan sedikit. Baik. Ya. Doktor, tadi Shikin ada berkongsi tentang tertumbuhnya polips itu tadi. Mungkin doktor boleh terangkan dengan lebih jelas lagi apakah itu polips dan bagaimana ia boleh terjadi. Okey, mungkin kita balik kepada gambar ini. Selalunya ramai yang mungkin pesakit dia pernah dengar kawan saya kata bila nampak hidung ada satu biji itu polips. So mereka akan datang ke hospital. Tetapi kebanyakannya itu bukan polips. Itu ialah orang kata terbinit. Struktur ini yang di bahagian bawah. Struktur hidung tu lah. Di dalam. So bila mereka tunjuk ke atas mereka nampak satu biji. Tetapi mungkin untuk kes Shikin dia boleh nampak polips tu, maksudnya polips tu dah sangat besar. So sekurang-kurang grade 3 dia punya polips. Doktor, maknanya kalau macam sekarang ni Uyaina tengok saya tengok Uyaina, tak boleh nampak lah. Tak nampak. Self-diagnose Kecuali tak boleh. akan ditolak, mungkin akan nampak. Ya. Tetapi banyak yang nampak bukan sebenarnya polips. Ya. Tetapi apa yang nampak ialah lebih kepada terbinit. Yang ini doktor di gambar. Okey, yang gambar ini menunjukkan yang satu ialah terbinit yang nampak macam merah jambu. Tetapi yang nampak lebih warna putih pucat lutsina sedikit tu sebenarnya itu ialah polips. Tetapi yang polips ini ialah kecil. Okey, baik. Doktor, tapi kan bagaimana sebenarnya seseorang individu itu boleh mengetahui apakah masalah yang dihadapi oleh mereka? Bila mereka pergi berjumpa dengan doktor, adakah mereka perlu melakukan allergic test ke ataupun ada rawatan-rawatan ataupun ujian-ujian tertentu untuk menentukan apakah masalah yang mereka hadapi? Okey, selalunya bila pesakit datang ke klinik, doktor akan menanyakan simptom-simptom mereka dahulu untuk menentukan sama ada lebih kepada alergi atau lebih kepada sinusitis. Kadang-kadang ada overlap, dia ada bertindih. So dari situ seterusnya doktor akan periksa. Selalunya mereka akan letakkan satu jenis alat teleskop ke dalam rongga hidung untuk periksa. So apa yang akan nampak ialah tadi di gambar yang ditunjukkan ialah bahagian hidung sama ada nampak polips, atau nampak banana atau tidak daripada hidung. So dari situ kita akan tahu macam di situ dia tunjukkan ada gambar endoskop yang menunjukkan ada banana keluar daripada dekat sinus. Ini sinus lah. Ini ialah masalah sinusitis. So bila kita nampak begini, kita confidently kata yes, you ada masalah sinusitis. Lepas kita tengok yang simptom dia lah. Dan ya, selepas tu kita tidak semestinya buat allergy test. Sekiranya patient ada symptoms allergy yang sangat kuat, kita mungkin akan showkan buat ujian alergi, tetapi ada pesakit yang tahu bahawa mereka adalah pada udang, pada ketam, kita tidak perlu buatkan ujian alergi. Tapi apa yang penting ialah memberikan rawatan semasa tu dan lepas tu kontrol. Apa pemeriksaan lanjut yang perlu dilakukan? Contohnya ada juga individu-individu yang memerlukan ujian seperti CT scan dan sebagainya. Ya. Sekiranya selepas dapat diagnosis ialah sinusitis, tidak sepatutnya tidak perlu untuk buat CT scan. CT scan itu dibuat sekiranya you dah lepas pergi rawatan tidak baik atau dapat komplikasi atau plan nak buat operation. Ya. So endoscope is still the diagnosis. So yang untuk gambar yang di situ ditunjukkan ialah bila buat CT scan. Yang patient yang dah tidak baik dan kita nak plan for operation dan kita dapati bahagian sinus yang kalau ikutkan gambar di sini dipenuh dengan warna yang kelabu. So yang tu ialah tisu-tisu yang dah bengkak dalam sinus. So selain daripada tengok ada masalah sinus di mana, kita juga boleh plan sama ada struktur-struktur yang akan bahayakan pesakit semasa buat operation atau kita kena elak dari tempat yang sepatutnya atau tempat mana yang kita patut buat operation. So yang ni CT scan ialah lebih kepada doktor nak planning untuk buat operation tapi bukan kepada diagnosis. Baik. Dan setelah doktor membuat keputusan nak buat operation ataupun tidak,
pastinya kita akan mengetahui bagaimana situasi operation itu sendiri. Dan untuk itu kita nak melihat sebenarnya macam mana polips ini dibuang ya doktor? Dibuang. Gelarannya dibuang ya? Ya. Dibuang. Mari sama-sama kita saksikan. Selalu ingat sama saja. Sampai mungkin sudah semakin serius dan baru rasa lain. Sampai saya pernah masuk hospital sebab sinus. Sebab dia menyebabkan saya lung infection juga. Masalah sinusitis yang kronik berlaku apabila seorang itu mengalami masalah sinusitis yang berlanjutan lebih daripada 3 bulan. Lazimnya ubat-ubatan ialah rawatan pertama yang boleh dilakukan. Tetapi sekiranya simptom masih lagi berulang ataupun pesakit mengalami ketidakselesaan, pembedahan boleh dilakukan. Hari ini saya akan bertemu dengan seorang pesakit yang pernah melalui pembedahan bagi merawat masalah sinusitis tetapi terdapat satu masalah yang berulang iaitu ketumbuhan di dalam hidung yang dikenali sebagai polip. Bertugas sebagai jurutera dan sering berada dalam persekitaran tempat kerja yang agak kotor dan berdebu. Eng Lian Kit berpendapat itu antara faktor penyumbang kepada masalah sinusitis yang dihidapinya. Antara simptom dialami ialah hidung tersumbat, sukar tidur lena dan bengkak pada bahagian dalam telinga. Memang dulu masa muda tak kisah sangat sebab kerja saya memang kotor. Tempat yang kotor pun kerja saya kotor. Berhabuk, kilang yang besi kan, all these things. Kilang seramik. So, kena pakai mask. So, biasa kita tak suka pakai. Pada tahun 2017, penyakit sinusitis telah menyebabkan komplikasi yang lebih serius buat Eng, 55 tahun. Selalu ingat sama saja. Sampai mungkin sudah semakin serius dan baru rasa lain. Sampai saya pernah masuk hospital sebab sinus. Sebab dia menyebabkan saya lung infection juga. Eng pernah dirawat dengan ubat-ubatan dan semburan hidung namun tidak banyak perubahan. 5 tahun lalu, dia telah menjalani pembedahan bagi merawat masalah sinusitis. So after buat the operation nampak okey. Dan sejak 2 tahun ni perkara yang sama berlaku lagi, ulang sekali. Tetapi ini kali nampak lebih kerap di mana saya tak dapat tidur dengan baik. Biasa tidur 2-3 jam terpaksa bangun. Itu liquid mengalir balik. Dia susah nak bernafas and then banyak flame sampai batuk-batuk and all these things. Dr. Kong Min Han mendapati polip terbentuk semula di dalam hidung pesakit meskipun pernah dibuang pada pembedahan sebelum ini. Prosedur polipektomi lazimnya boleh dilakukan di dalam dewan bedah. Tapi bagi kes Encik Eng, polip yang dialaminya tidaklah begitu banyak dan kecil. Jadi boleh dilakukan di dalam klinik menggunakan bius tempat sahaja. Jadi tadi dah bius kan doktor? Sudah. So dah boleh teruskan dengan Saya dah prosedur? keluarkan. Meskipun polip agak kecil, ia telah mengganggu kehidupan seharian Eng. So, ini ialah polip kecil yang mengandungi banyak lendir. Dia akan nampak putih, bersinar begitu. Dengan polip yang berada di sini, di dalam ni, yang lebih besar. Polip terbentuk daripada tisu pada dinding hidung dan lendir yang berpunca daripada keradangan yang kronik. Prestasi kerja pun tak bagus lah. So tak dapat fikir dengan baik dan agak letih. Biasa sampai pukul 1-2 sudah letih lah. Terpaksa tidur semula dan baru sambung balik kerja. Ia ketumbuhan bukan kanser, bertekstur lembut dan tidak menyebabkan rasa sakit. Sekiranya bersaiz besar dan bilangan banyak, polip boleh mengganggu pernafasan dan menyebabkan kurang derai bau. Kesan daripada pembedahan sebelum ini telah menyebabkan pembentukan tisu parut di dalam hidung pesakit. Dr. Kong membuangnya bagi meluaskan laluan di dalam hidung. So, selepas kita buat, kita akan menunggu sebentar
Untuk pastikan tak ada pendarahan, baru kita akan bagi pasien balik. Ya. Prosedur selesai dalam tempoh kurang setengah jam. Ia dijangka dapat mengurangkan simptom sinusitis dan memberi lebih keselesaan kepada Eng. Baik, apa yang dipaparkan tadi adalah pembedahan minor yang dilalui oleh pesakit resdung itu tadi. Sedikit berbeza dengan yang dilalui dan dialami oleh Ashikin sendiri. Ashikin telah melalui pembedahan untuk membuang polips dan juga resdung itu tadi sebanyak 2 kali. Mungkin Ashikin boleh kongsikan kenapa terjadinya seperti itu. Okey, kebanyakan orang di sekeliling saya kan pelik sebab saya masih muda. So kenapa macam dah 2 kali? Sebenarnya saya tak nak kena buang juga polips tu kan. Sebab tak naklah dia ada kat dalam hidung saya. Sebab memang susahlah nak bernafas. Kemudian yang first tu, saya boleh nampak benda tu dekat hidung. And then saya rasa macam tak nak kena buang juga. Kalau tak, memang tak boleh nak bernafas langsung. Kemudian prosedur dia, saya boleh lalui lah benda tu. Dan doktor yang rawat saya pun memang dah konsult lah macam mana nak buat lepas dah operate apa semua. Kemudian masuk yang kali kedua, saya macam bertambah teruk lah sebab berlakunya pendarahan. Kemudian saya tak boleh nak bangun daripada katil. Bila bangun je memang rasa nak tumbang lah. Sebab kali kedua ni memang lagi teruk. Doktor, ini yang kita nak tanya juga. Macam tadi pesakit tadi telah menjalani pembedahan. Pesakit tadi juga telah menjalani pembedahan kali kedua. Kali pertama. Ya. Okey, doktor, tapi mungkin doktor boleh kongsikan apa antara faktor-faktor ataupun punca yang boleh terjadinya masalah yang sama ini berulang kali. Okey. So kebanyakannya masalah sinusitis ialah untuk membuka rongga-rongga sinus supaya apa-apa lendir dapat dikeluarkan. Tetapi untuk Ashikin punya masalah Ashikin ialah lebih kepada polips. So bila polips ialah disebabkan ada keradangan yang berterusan. So sama ada faktor lain yang menyebabkan keradangan yang selalu berterusan. Sama ada disebabkan oleh alergi atau mungkin tidak. So faktor-faktor ini yang perlu ditangani supaya dapat dipastikan yang polips tu tidak semakin membesar atau dapat dikontrol yang daripada semakin melarat. So yang penting ialah mengetahui apa punca dia, bukan saja membuat pembedahan. Kalau boleh saya nak tambah satu lagi soalan doktor. Bukan semua masalah sinus ataupun resdung ini, penonton jangan salah faham, perlu melalui pembedahan. Tetapi apa antara rawatan ataupun peringkat-peringkat rawatan yang diberikan? Selalunya kebanyakan pesakit mungkin ada mengalami masalah sinus, tetapi mereka jumpa doktor dan diberi rawatan di klinik GP kat luar sahaja dan mereka akan baik. Selalunya mereka akan bertambah baik. Tetapi kes yang dirujuk kepada hospital adalah kes yang selepas ambil rawatan daripada klinik tidak baik. So bila mereka datang, selalunya kita akan tahu kes sama ada ialah jenis yang baru-baru berlaku, acute, atau dah bertahun-tahun atau berbulan yang kronik. Selepas 3 bulan kita consider as kronik. So yang acute, rawatannya ialah selalunya perubatan dahulu. Ialah melibatkan antibiotik selalunya, ubat spray. Kadang-kadang ada doktor memberi ubat untuk decongest, untuk membukakan rongga-rongga tu supaya lendir dapat dikeluarkan. Dan penting juga untuk mencuci hidung. Ya, ada sebab dalam rongga hidung dia ada banyak celah-celah. So benda yang ada dalam hidung semuanya benda yang kotor. So kita kena cuci keluar lendir-lendir dan benda kotor tu supaya dia tak menyebabkan lebih keradangan. Selain tu ubat yang kita spray akan melekat pada kulit. Kita tak nak melekat pada nanah dan dia membazir ubat itu. Kebersihan tu penting juga, doktor. Ya. Sama seperti kita ada luka, kita selalu cuci luka kita. Tetapi kenapa kita tak cuci hidung kita? Sama prinsip dia. Betul, analogi yang sama. Dan mungkin Ashikin juga boleh kongsikan bagaimana sebenarnya menghidapi resdung ini memberi kesan kepada kehidupan Ashikin secara keseluruhannya dari segi cara hidup dan apa cabarannya. Menyanyi kan? Memang hobi saya memang menyanyi. So kebanyakannya macam adik-adik saya lah cakap, kenapa suara sengau ni kan? Kemudian saya memang kena ambil alternatif untuk buanglah polips ni, beranikan diri. Kemudian aktiviti seperti co-curriculum memang sukalah sebab saya suka bernafas. Dan saya terpaksa melakukan pembedahan
saya set tarikh dengan doktor di hospital supaya lakukan pembedahan waktu cuti semester. Tidur macam mana? Tidur memang terganggulah. Memang kawan sebilik pun cakap saya berdengkur. Okey. Oh, berdengkur juga boleh disebabkan oleh resdung ya, doktor? Yes, masalah berdengkur juga boleh disebabkan oleh allergic rhinitis atau juga polyps atau sinusitis. Kerana dia akan menyebabkan hidung tersumbat. So dia akan affect selain daripada affect sleep, tidur, dia boleh affect prestasi kerja. Betul. Pembelajaran kalau untuk yang budak-budak. Ya, so ada yang setengah orang yang very aktif dalam sukan, mereka rasa susah nak bersukan. So, kerana susah bernafas. Doktor, tetapi apa antara kesan jangka masa panjang ataupun apa antara masalah-masalah kemudian hari yang boleh disebabkan oleh masalah folik ataupun sinus yang serius ini, doktor? Dia boleh membawa kesan yang besar ke? Okey, selalunya dia boleh menyebabkan komplikasi. Okey, sekiranya tidak mendapatkan rawatan. Dia bukan semua pesakit mendapat komplikasi. Tetapi ada pesakit yang lebih berisiko untuk mendapatkan komplikasi. Kumpulan pesakit ini yang perlu mendapatkan rawatan yang secepat mungkin dengan yang seagresif yang boleh. Tetapi kebanyakan pesakit yang develop kronik, masalah kronik sinusitis, dia kemungkinan tidak menyebabkan komplikasi tetapi dia lebih kepada mengganggu kualiti hidup. Betul. Dari segi tidur, kerja, work performance, sukan, pembelajaran, banyak. Dan dalam jangka masa yang panjang itu tidak akan memberi kesan yang baik kepada orang itu. Baik, betul. doktor, saya nak bacakan satu soalan dari kawan-kawan kita di Facebook oleh Azlin Mukhtar yang berkata, anak saya tak boleh habuk, tak boleh silap makan seafood. Jadi bagaimana, doktor? Okey. So daripada soalan tu dia tak boleh makan seafood dan tak boleh kena habuk. So itu lebih kepada macam symptoms allergy. Ya, so apa yang bila mereka makan benda yang kita kata benda salah atau benda yang mungkin dia allergy, hidung dia akan tersumbat, berair, dan dia akan gosok hidung, kadang-kadang gosok mata. So bila budak-budak ada masalah begini, mereka akan susah nak beri tumpuan. Sebab mereka akan asyik terfikir pasal hidung. So kalau budak-budak ni yang pergi ke sekolah, kalau kelas tu berhabuk, dia akan efek pembelajaran. Ya, so kes begini perlu mendapatkan rawatan daripada doktor pakar dan bagi apa yang boleh dibantu ialah memberi ubat, ajar macam mana boleh cuci hidung kita. Dan kalau mak dia tahu apa jenis alahan, bagus. Kalau tidak, mungkin perlu buat ujian alergi. Itu yang penting juga. Kita kena tahu masalah kita dahulu kan sebelum kita nak cuba untuk rawatan seterusnya. Ada satu lagi soalan daripada rakan kita di Facebook ini, Azrul Anif katanya, maaf bertanya, sebelum tidur, mata dan kawasan muka saya akan merasa gatal. Susah nak tidur dan bangun pagi saja, saya akan selalu bersin. Adakah ini dikatakan resdung dan saya juga sentiasa dalam keadaan selsema berhingus? Macam mana tu, doktor? So, kebanyakan daripada pesakit, mereka akan kata bila masuk ke bilik tidur, mereka akan mula rasa hidung sumbat, gatal. Atau kadang-kadang mereka bangun dari tidur, mereka kata mereka akan bersin, sumbat atau gatal. Kerana alergi atau exposure mereka ialah dalam bilik mereka. So, kebanyakan daripada alergi populasi Malaysia ialah hama. Hama. So ia is actually consider macam indoor allergen. So dia dalam bilik tidur, bila pergi ke bilik tidur mereka rasa gatal semua. So ada beberapa perkara yang boleh dibuat ialah pastikan cadar selalu dicuci setiap minggu, letak bawah matahari, dan kalau bilik ada kapet kena keluarkan. Kalau boleh jangan sapu, vacuum, ventilate bilik tu ada pengudaraan yang bagus. So ada beberapa benda yang boleh dibuat untuk bilik tidur mereka. Itu langkah-langkah awal. Ya, langkah-langkah awal yang boleh dibuat. Dan mungkin Ashikin juga boleh kongsikan sekarang selepas menjalani pembedahan-pembedahan tersebut, bagaimana keadaan Ashikin sekarang dan bagaimana berbezanya dengan sebelum menjalani operasi sebelum ini? So sebelum tu saya nak pesan lah, kalau macam doktor dah bagi ubat, kena makan lah untuk supaya dapat mengurangkan polips dan
resdung di hidung ni lah. Kemudian tadi apa? Macam mana dia memberi kesan kepada kehidupan Nashikin sekarang? Saya sekarang dah boleh bernafas dengan lebih baik lah. Hidung pun dah boleh dah terbuka dengan luas. Tak macam sebelum ni lah. Memang sempit, memang tak boleh nak bernafas langsung. So sekarang dah better. Suara pun semakin sedap. Nyanyi pun dah boleh. Doktor, dalam waktu yang singkat ini, Doktor, ini juga saya Doktor nak tanya juga soalan ini kepada Doktor. Ramai juga dalam kalangan masyarakat kita ini, Doktor, yang kadang-kadang tidak pergi berjumpa dengan doktor, tapi mereka melakukan rawatan sendiri di rumah dan sebagainya, dengan penggunaan ulat lah kadang-kadang kan, kalau kita baca di laman sesawang kan. Jadi sejauh mana keberkesanan rawatan-rawatan tersebut, Doktor? Okey, dari segi perubatan, apa yang semua doktor nak buat pada pesakit memerlukan bukti. So buat masa ni kita tak ada bukti langsung bahawa menggunakan asap atau dia akan nampak ulat, orang kata ulat resdung akan keluar. Kita tiada bukti keberkesanannya, dan saya rasa kalau you tanya mana-mana doktor ENT, mereka tidak akan mengesyorkan ini adalah antara rawatan yang boleh dicuba. So kita rasa saya tak syorkan untuk mendapatkan rawatan tradisional yang itu, tetapi sekiranya ada apa-apa masalah, sila berjumpa doktor terdekat. Baik, apa yang penting perlu berjumpa dengan doktor terlebih dahulu untuk mengetahui keadaan diri kita tu bagaimana sinusnya. Kita harus berjumpa dengan mereka yang lebih pakar untuk menyelesaikan masalah kita, insya-Allah. Terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada Dr. Kong Min Han selaku pakar perunding bedah telinga, hidung dan tekak ENT daripada Hospital Pantai Kuala Lumpur, dan juga Siti Nur Ashikin yang sudi berkongsi pengalaman menjalani 2 kali pembedahan membuang polip ini. Betul, dan sikit sebanyak dapatlah memberi ilmu yang berguna kepada anda di luar sana, khususnya buat mereka yang sedang mengalami masalah resdung ini. Baik, kami nak berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Jangan lupa ada Datin Alia selepas ini. Wanita Hari Ini. Sadari ku bukan bidadari, namun punya cinta yang suci luhur buatmu kasih. Ku mengerti ku bukannya pelangi yang akan menjadi dambaan pencinta. Memori yang terluka akan tetap aku leraikan hanya untuk dirimu. Cintaiku dengan sepenuh hati, jangan pernah lukai. Cintaiku, terimaku seadanya. Cintaiku hingga ke hujung nadi, walau duka menanti. Cintaiku, cintaiku. Ku sadari ku bukan bidadari, namun punya cinta yang suci luhur buatmu kasih. Ku mengerti ku bukannya pelangi yang akan menjadi dambaan pencinta. Memori yang terluka akan tetap aku leraikan hanya untuk dirimu. Cintaiku dengan sepenuh hati, jangan pernah lukai. Cintaiku, terimaku seadanya. Cintaiku hingga ke hujung nadi, walau duka menanti. Cintaiku, cintaiku. Ku korbankan jiwa demimu, ku rela walau ribut datang menerpa.
kita selamanya. Terimaku seadanya, cintaiku hingga ke ujung nadi. Cintaiku. Meremang bulu Datin roma. Alia punya wow belakang tu kita pun wow. Yang di rumah juga pasti teruja dan terkesima dengan alunan merdu daripada Datin Alia dengan lagunya Cintaiku. Datin, pertama sekali saya nak ucapkan tahniah sebab lirik video untuk lagu Cintaiku ini di YouTube sudah pun mencecah 1.1 million tontonan. Lebih daripada 900 komen dan rata-rata semua menyukai lagu ini. Terima kasih, Alhamdulillah. Saya pun terkejut sebenarnya tanpa ada promosi sebab kita tahu release je lagu ni di drama. Terus PKP, tapi masih lagi mendapat sambutan sebegitu, Alhamdulillah. Mungkin Datin boleh kongsikanlah juga tentang lagu Cintaiku ini dari segi liriknya, melodinya kan? Okey, untuk lagu ini memang daripada Ikhwan Fatana dan semestinya bukan daripada Nil. Saya hanya seorang penyanyi saja untuk lagu ini. Tapi pengertian saya bila saya recording lagu ini memang tujuan untuk drama. Jadi ini adalah usaha sama saya dengan Nova dan lagu ni sebenarnya pasanganlah untuk macam kita wanita cakap dengan pasangan kita, terimalah kita seadanya macam tu. Dan yang lelaki juga harus menerima wanita itu bagaimana, wanita juga harus menerima lelaki itu bagaimana. Okey, Datin Alia mungkin boleh kongsikan juga selepas ini ada tak perancangan untuk membuat music video untuk lagu Cintaiku ini? Itulah saya harap pihak Nova tengok saya sekarang ni. Dan saya juga mengharap sebab lirik lagu ni dan juga lagu ini melodinya sangat, saya sendiri sebagai seorang penyanyi pun suka. Jadi saya harap adalah sesuatu buat tangan daripada Nova, surprise ke untuk music video, insya-Allah. Jadi peminat Datin Alia dan juga peminat lagu Cintaiku ni tunggu nantikan, insya-Allah mungkin ada kejutannya. Okey, tapi nak tahu jugalah perancangan lain Datin Alia sendiri untuk masa hadapan ni dari segi mungkin pemilihan genre muzik, lagu dan sebagainya. Apakah perancangan seterusnya oleh Alia sendiri? Okey, macam saya masih duduk di genre pop, ballad macam tu. Sebab ini adalah saya punya rumah, di mana orang kenal saya pun dengan ballad, dengan pop kan. Cuma mungkin pengertian lagu-lagu saya more tu positive vibe untuk akan datang kan. Sebab macam kita dah lalui banyak perkara dalam industri, dalam hidup kita. So rugi kalau kita tak kongsikan dengan peminat macam mana jatuh dan untuk bangun kembali. Itu saya rasa lebih penting untuk kita kongsikan supaya inspirasi untuk generasi yang baru. Memberi inspirasi. Mesej yang disampaikan itu yang paling penting. Okey, Datin, selepas ini ada tak lagu baharu yang sedang dalam proses pembikinan, pembuatan ataupun bagaimana, Datin? Okey, sejujurnya tahun ini memang tak ada lagu daripada saya. Maksudnya daripada company saya sendiri. Sememangnya saya nyanyi untuk lagu ni, untuk lagu drama dan satu lagu lagi untuk lagu filem. So tahun ni memang kita bekerja untuk orang. InsyaAllah tahun depan Tapi dari segi perancangan ataupun buah tangan lain lah untuk peminat Datin Alia sendiri, ada tak sebarang perancangan-perancangan yang mungkin nak diadakan mini showcase ke awal tahun depan ke, ataupun perjumpaan bersama dengan peminat ke, menghargai peminat ke, ada tak? Okey, sebenarnya bulan depan adalah genap 20 tahun saya dalam industri. Alhamdulillah. Semakin tua. Dan dalam waktu yang sama juga bulan depan adalah anniversary untuk produk saya, Alia Fragrance, setahun. Jadi insya-Allah bulan 7 ni ada macam-macam yang kita plan. So nantikan dan sentiasa visit saya punya fan page Facebook dan juga Instagram Alia 81. Okey, Datin, mungkin ini sedikit awal tetapi kepada peminat Datin, apa yang ingin Datin sampaikan kepada mereka semua yang sedang menonton sekarang ni?
Okey, sekarang ni kita tahu kan PKP, PKPP kan. So banyak saya dengar keluh kesah di mana ada yang kena berhenti kerja, ada yang terpaksa macam-macam kan. So saya tahu berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul. Tapi apa-apa pun kena percaya rezeki daripada Allah. Jangan buat benda bukan-bukan dan usaha orang kata benda yang terbaik adalah mensyukuri apa pun. InsyaAllah. Kita belajar daripada apa yang kita lalui ini, kita ambil mana-mana yang positif untuk mematangkan diri kita, insyaAllah. Sekali lagi mungkin Datin Alia boleh kongsikan kepada peminat-peminat Datin Alia untuk terus mengikuti ataupun menonton lirik video Cinta Iku ini dan juga perkembangan seterusnya Datin Alia. Kalau kita boleh ulang sekali lagi, di mana mereka boleh mengikutinya? Okey, di Instagram saya memang rutin harian saya, apa yang saya buat, apa yang terbaru untuk kerjaya seni saya. Di Instagram Aliah81 dan juga Facebook saya Aliah81 juga. Tapi siapa nak belajar resepi-resepi, Datin Alia pun selalu juga kongsikan masakan kan. Hari tu sempat juga kita kongsikan masa PKP. Tapi tak berani nak bagi orang cuba. Orang sakit perut. Nampak pun sedap tu. Okey, sekali lagi terima kasih kita ucapkan kepada Datin Alia kerana sudi bersama dengan kami di Wanita Hari ini dan juga bersama dengan penonton-penonton berkongsi perkembangan terbaru dan juga tentang buah hati ataupun Cinta Iku ini. Cinta Iku. Lagu terbaru daripada Datin Alia. Betul. Terima kasih sekali lagi Datin Alia akan mengucapkan. Dan kepada anda semua, jangan ke mana-mana. Kita nak berehat seketika. Kita kembali selepas ini di Wanita Hari ini. Cantiknya Datin. Wanita Hari ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari ini. Apa yang pasti, kami harapkan segala perkongsian kami pada hari ini dapat memberi panduan kepada anda di luar sana. InsyaAllah. Dan apa saja perkongsian itu yang baik kita jadikan tauladan, yang buruk itu kita jadikan sempadan. InsyaAllah esok rakan-rakan kami akan terus kembali bersama dengan anda di WHI. Dan seperti biasalah kan, setiap hari Jumaat kami akan kongsikan tentang hikayat perkahwinan. Esok cukup menarik. Ya, topik yang akan dibincangkan adalah pentingkah kejutan dalam rumah tangga. Cakap tentang kejutan tu, kejutan bagaimana tu? Adakah kejutan ulang tahun perkahwinan, hari jadi ataupun kejutan-kejutan yang mungkin juga takut boleh mengecewakan ataupun kejutan yang sangat mengejutkan. Okey. Okey, kita akan nantikan kupasannya esok di Wanita Hari ini pada waktu yang sama. Kami undurkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum. Bye. Wanita Hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Dia Ushawati, aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia Ushawati, aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya.